Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan berbincang tentang faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Osmaniyah Pendidikan Islam KSSM tingkatan 5. Okey. Baiklah, faktor kegemilangan terbahagi kepada 4 bahagian utama ya. Faktor kegemilangan antaranya adalah pentadbiran, kemudian keilmuan, ketenteraan dan sosial. Baiklah, 4 aspek ini merangkumi kepada faktor kegemilangan Kerajaan Osmaniyah pada zaman itu ya. Kemudian kita akan meneliti dan melihatlah huraian-huraian dalam keempat-empat aspek yang saya sebutkan tadi. Okey, jom kita tengok. Baik, aspek yang pertama adalah aspek pentadbiran. Pemerintah berperanan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Baiklah, di mana pemerintah bertanggungjawab untuk membuat pentadbiran yang bercorak ketenteraan dan juga untuk dengan mendapatkan sokongan yang kuat daripada rakyat. Sebab apa? Memang tentera perlulah kuat untuk mempertahankan agama serta wilayah pentadbiran, wilayah yang dijajah lah. Kemudian pemerintah menyelaras pemerintahan dan keagamaan serta dibantu pegawai pentadbiran. Contohnya, Sultan menguasai Dewan Kebangsaan Turki dan lembaga pengarah urusan agama. Contohnya macam sekarang kita ada menteri, menteri juga ada Perdana Menteri, kemudian kita ada menteri-menteri yang membantu Perdana Menteri. Itu adalah contoh kepada pemerintahan. Baiklah, dengan itu ada juga penguasaan laluan di antara benua Eropah dan benua Asia, iaitu menguasai Selat Dardanelles dan Selat Bosporus. Sebab apa? Kerajaan Osmaniyah punya wilayah ni sangat besar. Jadi perlulah ada penguasaan laluan di antara benua-benua tersebut, bagi mengekalkan kedaulatan pemerintahan mereka di wilayah tersebut. Kemudian aspek yang seterusnya adalah aspek sosial. Aspek sosial adalah dengan menjaga kebajikan rakyat, iaitu huraiannya memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Seterusnya mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat, mempunyai sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas, pendidikan dan kesihatan. Juga info tambahan ketika pemerintahan Sultan Sulaiman, masjid, sekolah, hospital, makam dan saluran air didirikan di kota-kota besar. Baiklah, sebagai contohnya lah macam sekarang lah kita ada NGO yang bergiat membantu keluarga ataupun individu yang dalam kesusahan, yang mengalami krisis kewangan terutamanya. Kemudian keperluan-keperluan asas, contohnya beras, minyak, gula dan sebagainya. Juga ada kita ada juga asnaf yang membantu keluarga tertentu. Baiklah, kemudian aspek keilmuan, di mana aspek keilmuan ini menyasarkan masjid dijadikan pusat perkembangan ilmu sehingga mendapat kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu, pengetahuan, pembangunan, falsafah, kesenian, seni bina dan teknikal. Selain itu melahirkan pusat-pusat pendidikan sejarah dan kesusastraan Islam. Rakyat juga diwajibkan mengikuti pendidikan dan latihan ketenteraan. Memang kita sedia maklum, masjid memang dijadikan pusat untuk belajar, macam sekolah lah ibaratkannya kan. Dan juga ilmu itu memang satu kepentingan dan juga keperluan, iaitu kewajipan juga, serta latihan ketenteraan memang menjadi satu kewajipan kepada mereka lah pada zaman tersebut. Baiklah, masjid juga dinaik taraf bukan sahaja betul untuk ilmu, tapi betul untuk merancangkan aktiviti keagamaan sebagai tempat penyebaran dakwah. Kemudian kita ada aspek ketenteraan. Dalam aspek ini, semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera memang perlu dan memang satu trademark lah. Memang jihad itu memang tinggi dalam jiwa orang Islam. Juga menjaga kebajikan tentera, menyelaraskan kenaikan pangkat, imbuhan dan kenaikan pangkat. Maksudnya dekat sini, kalau kita ada kenaikan pangkat ataupun satu imbuhan, maksudnya ada satu jawatan yang istimewa, mereka akan bersungguh-sungguh lah untuk mendapatkan kedudukan dan juga membantu tentera-tentera lain menaikkan semangat mereka untuk berjuang.
Sama lah macam dekat sekolah, kita ada pengawas kan dan sebagainya. Jadi dia membantu menaikkan semangat pelajar untuk terus berjihad dalam menuntut ilmu. Kemudian info tambahan, tentera memiliki akidah yang mantap, kemuliaan, akhlak, kecekapan, pentadbiran, kepimpinan dan keberanian di medan perang, memberi sanjungan kepada tentera yang berjaya dalam perangan dan memastikan pasukan ketenteraan tersusun. Okey. Kemudian faktor kemerosotan pula kita lihat. Dalam faktor yang pertama, kita boleh lihat dan kita boleh teliti lah. Konflik ini berkaitan dengan isu dalaman, persaingan politik dalaman istana dan perebutan tahta dalam kalangan putera-putera raja. Berinfo tambahan, bermula kurun ke-17 Masihi, sultan yang menaiki tahta mempunyai kebebaran yang lemah dan hanya mementingkan kemewahan serta tunduk kepada nafsu. Sultan hanya menjadi boneka yang menurut arahan golongan elit Turki. Inilah kalau kita selalu dengar lagu Iman Tak Dapat Diwarisi, macam ni lah ceritanya. Maksudnya memang sifat tu dah tak ada dah. So jadi ni punca kemerosotan dia yang pertama. Yang kedua, kemudian kita lihat ada kewujudan gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah mengakibatkan ketidakstabilan negara. Ini kita boleh kata apa orang kata, satu bentuk banteras lah untuk mereka tuntut keadilan mereka, mendapatkan wilayah-wilayah mereka, mungkin daripada budaya dan sebagainya lah, adat mereka. Kemudian info tambahan, memperkenalkan pentadbiran bertunjangkan sistem demokrasi, di mana kuasa-kuasa gubernur wilayah telah dikurangkan, menyebabkan tak ada wakil ataupun tak ada pemimpin yang memimpin wilayah-wilayah yang telah ditakluk sebelum. Jadi dengan tiadanya pemimpin di situ, maka wujudlah gerakan yang membanteras dan memihak untuk mendapatkan hak, menuntut hak mereka. Seterusnya kita lihat faktor kemerosotan yang ketiga, iaitu kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kurang tenaga mahir untuk membangun negara. Baiklah, kita lihat apa kelemahannya. Memberi peluang kepada penerapan ideologi nasionalisme, kapitalisme, imperialisme terhadap masyarakat sehingga menyebabkan stigma perkauman yang menjatuhkan Turki Osmaniyah. Juga sampai itu, proses Tanzimat telah mewujudkan banyak sekolah-sekolah sekular menggantikan sekolah yang berpendidikan Islam. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah ideologi atau kefahaman mereka letakkan negara dan bangsa pada kedudukan yang tinggi. Kemudian kapitalisme adalah keuntungan yang dikaut sama ada daripada individu ataupun syarikat yang membangun. Kemudian imperialisme adalah satu bentuk ataupun istilah yang merujuk kepada penjajahan dan penguasaan terhadap negara kecil oleh kuasa asing bagi kepentingan ekonomi dan politik lah. Sebagai contohnya macam telah pun wujud yang menuntut golongan yang menuntut hak ataupun menuntut wilayah mereka. Jadi itu adalah merupakan punca jugalah. Baiklah, Tanzimat merupakan satu bentuk penyusunan semula empayar Uthmaniyah, iaitu pembaharuan. Kalau kita lihat di sini di bawah sistem pendidikan lah, yang mewujudkan banyak sekolah-sekolah sekular menggantikan sekolah yang berpendidikan Islam sebagai Islam merupakan teras sekolah tersebut. Jadi ini adalah contoh faktor kemerosotan di bawah bidang pendidikan. Yang seterusnya adalah kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi, di mana kerajaan Turki Osmaniyah mengalami hutang yang kronik, yang kritikal. Sebagai contohnya pemerintahan Sultan Mahmud, mereka mengagumi kemajuan Eropah dengan mengikuti ataupun menjadikan mereka sebagai model lah untuk dengan melaksanakan projek jaringan kereta api Orient Railway dan pembinaan istana Dolmabahce menggantikan istana Topkapi. Jadi ini menyebabkan hutang yang terlalu tinggi semakin bertambah, juga hutang bunga hutang yang mencekik, orang kata sampai mengakibatkan bankrupt lah. Jadi faktor ini juga menyebabkan kemerosotan terutama dalam ekonomi lah, sebab beban hutang negara yang sangat kronik dan sangat kritikal lah pada zaman itu, boleh kita katakan. Dan yang terakhir kita dapat lihat daripada faktor ketenteraan lah, di mana teknologi ketenteraan yang kita sedia tahu ketinggalan berbanding kuasa barat mengakibatkan kekalahan dalam peperangan. Bukan itu sahaja, kita
lemah di bahagian teknologi, tetapi kita juga lemah di bahagian ataupun mula longgar di bahagian ketenteraan lah, di mana disiplin mula longgar, petentera tidak lagi tinggal dalam kem dan bergaul dengan masyarakat, telah pun mereka lakukan pergaulan sosial yang berlebihan lah, sehingga mereka tidak berminat menjadi tentera dan tidak meletakkan kesetiaan kepada Sultan. Tanggungjawab mereka terabaikan sebagai seorang tentera dan juga mengikuti budaya sosial sehingga menyebabkan mereka melakukan rasuah dan meminum arak. Seperti yang kita tahu, arak merupakan ibu kepada maksiat. Okey, jadi mereka terlampau bergaul sosial dan menyebabkan mereka kalahlah dalam peperangan. Baiklah, telah pun kita kaji 4 faktor kegemilangan Kerajaan Uthmaniyah dan 5 faktor kemerosotan Kerajaan Uthmaniyah. Okey, saya doakan semoga kawan-kawan saya dapat menjawab dengan mudah dan tepat berkenaan tajuk ini. Terima kasih.